Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 24 Januari 2021 bersama saya Vivi Emir Zaika. Berita utama, Kerajaan Sarawak menerima peruntukan sebanyak 57 juta ringgit daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bagi memerangi penularan wabak COVID-19 di negeri ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata, daripada jumlah berkenaan 21 juta ringgit diperuntukkan bagi menaik taraf fasiliti, peralatan serta makmal hospital kerajaan di negeri ini. Manakala katanya 36 juta ringgit lagi bagi meningkatkan peralatan rawatan termasuk penambahan katil di unit rawatan rapi ICU di Hospital Sibu, Bintulu, Miri dan Limbang. Semasa mengadakan lawatan kerja ke Hospital Umum Kuching HUS pada Sabtu, beliau menambah kerajaan negeri juga turut menyalurkan bantuan segera mewujudkan makmal molekul di Limbang dan Kapit masing-masing berjumlah 1 juta ringgit bagi membolehkan ujian RT-PCR COVID-19 dijalankan di hospital berkenaan. Jelasnya, usaha tersebut dapat memudahkan hospital awam dan swasta untuk melakukan lebih 6,000 ujian RT-PCR dalam satu hari. Beralih ke laporan harian COVID-19 dengan Sarawak terus mencatatkan peningkatan kes positif COVID-19 apabila merekodkan sebanyak 255 kes pada Ahad dan menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 3,379 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan media pada Ahad turut memaklumkan negeri ini juga mencatatkan 2 kematian baharu akibat COVID-19 di Sibu. Berikut merupakan statistik kes positif COVID-19 di Sarawak setakat Ahad. Sementara itu, JPBN Sarawak memberitahu terdapat 107 kes baharu yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih atau dibenarkan discharge meningkat kepada 1,700 orang atau 50.31% dari jumlah keseluruhan kes COVID-19. Laporan seterusnya. Susulan berlakunya jangkitan kes COVID-19 dalam kalangan petugas Hospital Miri, pihak pengurusan hospital berkenaan memutuskan untuk menggantikan keseluruhan kaki tangan di Jabatan Kecemasan dan Trauma dengan petugas dari jabatan lain. Perkara ini dimaklumkan Menteri Pengangkutan yang juga Menteri Bertanggungjawab bagi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana bahagian JPBB Miri menerusi penjelasan pengarah Hospital Miri, Dr. Jack Wong Siu Yu dalam kenyataan media pada Ahad. Pengurusan Hospital Miri juga bertindak meminimalkan aktiviti perkhidmatan perubatan di jabatan-jabatan lain bagi memberi fokus kepada pengurusan pesakit COVID-19. Dalam pada itu, pegawai perubatan kecemasan yang disahkan negatif COVID-19 telah dibenarkan untuk memantau keseluruhan operasi di Jabatan Kecemasan dan Trauma. Berita seterusnya mengenai lawatan kerja ke 5 projek transformasi luar bandar RTP di Bukit Kotak. Menteri Muda Permodenan, Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, kelima projek RTP itu melibatkan pembinaan Dewan, gelanggang futsal dan surau. Projek-projek ini dilaksanakan mengikut PASA di Kampung Telahak, PASA pertama Dewan, yang hanya melibatkan penembukan tanah lah. Sebab di kawasan ini, di kawasan sepanjang batang Sungai Limbang, masalah tanah rendah. Jadi perlu ditembok tanah lah sebelum kita membina dewan. Jadi Kampung Talahak pasal pertama penembukan tanah dengan kos 150,000. Di Kampung Olang, dewannya dalam pasal pertama untuk membina dewan. Kosnya 250,000, termasuk juga penembukan tanah, tapi tak berapa tebal lah. Sebab itulah dapat dibina pasal pertama yang melibatkan simen dan juga bumbung. Kemudian kita melawat di Kampung Binjai, yang mana di situ dewannya dah siap. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas mengadakan lawatan ke tapak projek RTP di Dun Bukit Kotak pada Sabtu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kotak itu menambah pelaksanaan projek RTP sejak 2016 telah banyak memberi manfaat kepada kampung-kampung di daerah Limbang. Saya jangkakan dalam tempoh 5 tahun akan datang ini, insya-Allah semua akan dapat menikmatilah kemudahan guna asas, termasuk jalan, jalan, simen, rumah ke rumah dan sebagainya lah.
Laporan berikutnya mengenai usaha kerajaan negeri membantu golongan kurang berkemampuan untuk memiliki kediaman sendiri. Sebagai bukti, keluarga Andy Rahman yang menetap di Kampung Paya Mebi kini mendapat sinar baharu selepas menerima rumah yang lebih selesa daripada kerajaan Sarawak. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kitang, Loh Kee Chiang, sebelum ini keluarga tersebut tidak memiliki rumah sendiri berikutan pendapatan Andy yang rendah serta tanggungan anak yang ramai. Justru atas dasar prihatin, beliau terus membantu keluarga itu menerusi projek penambahbaikan Rumah Miskin Sarawak PPRMS dengan kos sebanyak RM65,000 yang dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Sarawak. Sementara itu, Andy ketika ditemui turut merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS kerana membantu keluarganya memiliki rumah sendiri. Sementara itu, Pusat Latihan Salkra Bajo di Lundu telah dibuka sebagai pusat kuarantin bagi menempatkan pesakit dalam siasatan PUI COVID-19 pada Ahad. Ini adalah bagi menampung jumlah PUI yang meningkat susulan perkembangan semasa wabak COVID-19 di Sarawak. Pihak Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPB di Lundu juga telah melakukan lawatan dan tinjauan ke pusat latihan tersebut. Pusat kuarantin berkenaan telah dibuka dengan menerima kemasukan 13 orang PUI. Sekian edisi malam bersama saya Vivi Emir Zaika dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.